Kalau kenderaan tak elok, duk rosak saja, dia makan lebih banyak daripada kita makan. Belanja repair kereta lebih banyak daripada belanja rumah. Maknanya ada tak betul pada kereta kita itu. Tadi saya datang tadi tuan-tuan, saya tengok orang duk repair konvoi motor Vespa. Duk sengit, duk repair motor Vespa. Kan Vespa bila nak start kena sengit. 5 orang duk menong tengok Vespa dia. Kalau saya tuan-tuan, tak di museum lah. Kita beli motor yang baru. Keris, pedang, semuanya ada sekarang ni motor. Kesian saya tengok tuan-tuan. Bukan minta maaf kalau di sini ada yang kumpul motor Vespa, penggemar-gemar motor vintage, antik dan sebagainya. Nabi suruh kita ambil yang baik. Tak salah nak simpan motor lama dan untuk ronda dalam kampung. Tapi nak bawa ke lebuh raya ni tuan-tuan tak payah. Tak payah tuan-tuan, letih. Kita tengok pun kesian. Tambah depa tu kesian, duk sengit motor Vespa ni. Jadi tuan-tuan, 3 benda ini yang akan menolong kita di dunia supaya kita merasa bahagia. Tetapi belum tentu boleh merasa bahagia. Belum tentu lagi boleh merasa bahagia. Sebab apa? Sebab kebahagiaan itu ialah iman sebenarnya. Ada orang yang merasa bahagia bila dia dapat suami. Bahagia sangat. Bila wartawan temu ramah dia, apa perasaan bila dah berkahwin? Dia tak jawab, dia tarik nafas dulu. Apa perasaan bila dah berkahwin, dah ada suami? Kan? Tanya pula suami dia, apa perasaan bila awak dah kahwin? Terasa dunia macam ana yang punya. Yalah sebab dia kahwin 2. Kan? Senangnya dalam hati kalau beristeri 2, kan? Seperti dunia ana yang empunya. Betul tak? Dia rasa macam dia yang punya dunia ni. Masya Allah. Dia rasa bahagia. Adakah kebahagiaan itu akan timbul? Belum tentu lagi. Jika rumah tangga tadi, jika perkahwinan tadi, jika pasangannya, dan jika rukun hidup mereka tidak meletakkan Islam sebagai asas, tidak akan bahagia walaupun dia kahwin dengan ustaz. Walaupun dia kahwin dengan ustazah. Kebahagiaan bukan letak pada title. Tuan-tuan ingat menikah dengan imam ni baik dah? Mana imam? Belum tentu. Belum tentu bahagia lagi. Kalau imam tu kedekut, isteri sengsara. Kalau imam tadi panah barang, isteri yang susah. Kalau imam tak menjalankan tanggungjawab, lagi susah isteri dia. Sebab itu title bukan menjamin kebahagiaan. Bukan. Yang menjamin kebahagiaan ialah agama dan akhlak. Imam, ustaz ialah jawatan, title. Tapi yang Nabi suruh pilih ialah yang beragama. Mungkin dia pegawai kerajaan yang beragama. Mungkin dia cikgu sekolah yang beragama. Mungkin dia orang kerja kelang yang beragama. Mungkin dia ustaz yang beragama. Mungkin dia imam yang beragama. Yang beragama itu yang disuruh pilih. Yang keduanya apa? Yang berakhlak. Kerana orang yang beragama saja belum tentu baik. Saya belum tentu baik kalau saya belum berakhlak. Walaupun saya ustaz. Ustaz ni baiklah. Baru satu. Ada lagi satu. Apa dia? Akhlak. Kalau saya tidak berakhlak macam akhlak Rasulullah, saya belum baik. Walaupun janggut saya panjang sampai ke pusat. Rambut tak ada, sikat bawa, rupa nak sikat janggut. Baiknya ya Allah, alimnya, waraknya. Bila berjalan tu ya Allah, tak ada nengok kanan kiri, tunduk macam. Dia angkat-angkat kepala tiang je tuan-tuan. Benjo dahi dia. Waraknya tu bukan warak, tu tak sihat tuan-tuan. Berjalan tengoklah kiri kanan, nak tengok jalan. Tuan-tuan, yang letaknya ialah akhlak nombor 1. Nombor 2, akhlak. Kalau akhlak saya suka maki orang, saya belum lagi dikira berakhlak. Sebab Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Siapa yang suka maki orang, dia tu fasik. Siapa yang bunuh orang Islam, dia tu adalah kufur. Orang Islam yang memaki sesama Islam, namanya ialah fasik. Orang Islam yang membunuh orang Islam, namanya ialah kufur. Kalau saya penceramah, saya suka maki orang, saya belum penceramah yang baik. Sebab saya tidak berakhlak. Saya kena berakhlak, baru akan datang ketenangan. Ada orang yang perasan kekayaan itu membawa kebahagiaan. Kekayaan itu membawa kebahagiaan. Dia nak apa pun dapat. Sebenarnya kadang-kadang kekayaan itu juga tidak menjamin kebahagiaan.
Kadang-kadang kita dapat suami yang miskin lagi bagus, sebab tak ada siapa nak mengurat. Tenang isteri bila dapat suami miskin. Pergi kerja pun tak ada siapa nak tackle. Dah apa-apa ke dana, siapa nak? Tapi kadang-kadang isteri yang dapat suami yang kaya takut. Tiap-tiap hari cek handphone suami dia. Siapa ni? LAP. Siapa ni abang? LAP ni banyak abang kau dia. Lembaga air perak. Oh, apa urusan abang dengan lembaga air? Ada kontrak sikit. Padahal LAP tu Latifah Abdullah tu tuan-tuan, beza tu. Kadang-kadang dia buat akronim nama tu. Akhirnya jadi banyak masalah tuan-tuan. Banyak masalah. Belum tentu kebahagiaan daripada kekayaan. Jika kekayaan itu tidak mendatangkan, tidak disandarkan kepada agama. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-32 sampai 34. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada dua golongan. Ada dua golongan yang akan dibalut di dalam neraka dengan rantai yang diperbuat daripada api neraka. Dan rantai ini pula seluas 70 hasta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, thumma fi silsatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuhu. Kemudian mereka itu akan diikat, dibalut dengan rantai api neraka sab'una dhira'an, 70 hasta. Balik rumah sekali lagi tuan-tuan cari rantai, tuan-tuan balut badan tuan-tuan. 70 hasta tu kalau dia balut daripada kaki sampai ke kepala dia tuan-tuan, memang jadi mumia kita. Mumia dengan kain tak apa, ni mumia dengan api neraka. Besi tu pula diperbuat daripada api neraka, rantai daripada besi, besi daripada api neraka. Itu yang duk ikat kemah. Sebab apa? Dua sebab. Innahu kana la yu'minu billah, kerana mereka itu adalah kana la yu'minu billahil azim, mereka tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Yang kedua kerana apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, sebab mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kaya tapi tak bagi makan orang miskin. Masuk neraka ni tuan-tuan. Malam ni kita sponsor aiskrim. Bulan depan insya-Allah saya datang lagi. Tuan-tuan nak sponsor apa pula? Yang mana kaya-kaya, jamu orang miskin, tolong orang miskin tuan-tuan. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan jadi kedekut. Memang tuan-tuan rasa bahagia, sebenarnya hati tidak bahagia. Nabi sebut kalau nak datangkan kebahagiaan pada hati, beberapa benda yang Nabi sebut. Di antaranya ialah bihubbil masakin wa adnu wa minhum. Hendaklah kamu cinta pada orang miskin dan bercampurlah kamu dengan orang miskin. Nak rasa kebahagiaan hati, Nabi pesan dua benda. Pertama, cinta, kasih pada orang miskin. Dan yang kedua kata Nabi, campur dengan orang miskin. Kita pergi rumah orang miskin, kita buat kenduri di rumah orang miskin, pergi ke kampung orang susah. Kalau tak ada kampung susah di Malaysia, pergi Kemboja tu berlambak orang miskin. Kalau tak ada jumpa di Malaysia lah, di Malaysia pun ramai miskin. Cuma kita tak campur, kita dah nampak yang di luar. Cari tuan-tuan. Kalau dah habis dah miskin di Malaysia ni, pergi Somalia pun tak apa. Kalau kita tak boleh pergi ke Somalia, kita tolong bagi pada orang yang nak bagi pada rakyat Somalia. Kesian. Saya tengok Somalia ni kesian tuan-tuan. Dah lah kemarau, makanan tak ada, miskin, perang saudara pula. Dalam-dalam duk perang saudara, Papua Kedana pun beranak kecil juga. Itu yang saya pun pelik. Dah lah kemarau, air tak ada, perang pula, anak semua kecil-kecil. Ada masa juga tu. Kita yang air banyak semuanya ada, anak jarang kecil-kecil, semua dah besar-besar belaka dah. Mereka tu dengan air tak ada, dengan bergaduh, dengan perang, beranak je tuan-tuan. Subhanallah. Heran ya. Tuan-tuan tak heran? Itulah tanda mereka yakin pada rezeki Allah. Mengandung-ngandunglah. Allah bagilah rezeki budak-budak ni. Mudah-mudahan orang Malaysia hantar bantuan. Maknanya mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, ada orang yang perasan kebahagiaan itu datangnya bila ada anak. Berbunga hati seorang isteri bila tahu dia mengandung.
berbunga, kembang hati dia, seronok. Telefon mama di kampung, mak, tadi doktor kata dah ngandung, mak. Dah 2 minggu, mak. Seronoknya. Baru mengandung 2 bulan dah pakai baju maxi tu. Tak sabar-sabar dah yang nak tunjuk yang dia tu mengandung. Ada orang yang mengandung buat kenduri. Bila orang tanya kenduri apa, Din? Bini aku mengandung. Loh, seronok. Dia rasa bahagia anak dia. Berapa banyak orang yang mula-mula je rasa bahagia ada anak, lepas tu dia mula pening kepala. Anak dia umur 10 tahun boleh lari ikut laki-laki keluar daripada rumah. Baru ni saya pergi ceramah di satu balai polis. Pegawai polis bagi tahu Ustaz, rekod yang terkini dia kata Ustaz, budak yang paling muda keluar daripada rumah, lari daripada rumah 10 tahun umur budaknya. Ikut boyfriend, lari, tidur di rumah boyfriend. Tuan-tuan boleh bayar, budak dah jam 4. Mak tak pening kepala. Ni satu cucu umur 12 tahun lari, tolonglah Ustaz, cucu saya lari pada rumah, tolong buat sembahyang hajat. Tak tahu pergi mana Ustaz. Dia kata tiba-tiba aja hilang. Dia angkat kain baju, beg tak ada. Tolonglah Ustaz. Dah report dah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya kata makcik pun buat lah juga, saya pun buat, makcik pun buat. Tadi dia hantar mesej, dia kata Ustaz, alhamdulillah dah balik dah, cucu makcik dah balik. Pergi ke mana makcik tak tanya, yang penting dia balik dulu Ustaz. Takut saat lagi tanya, dia lari lagi. Saat lagi marah, penampar ke apa-apa, saat lagi dia lari lagi. Nak tanya, pintu muslimat terkunci daripada dalam, minta muslimat tolong bukakan. Lagi sekali, pintu muslimat di mana Ustaz? Tolong buka. Yang nyinson mata kaji semarin seng, buka. Tak mana je Ustaz, pintu belah sini. Terbuka ya. Jadi yang di mana luar tu nak masuk lah. Rasanya tak boleh masuk dah penuh. Tu yang kita nak buat. Pelancaran pembangunan surau ni. Bagi luas lagi tuan-tuan. Bagi ramai lagi boleh masuk. Selain daripada ramai lagi yang boleh parking. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berapa banyak anak-anak yang jadi tak bahagia. Jadi runsin. Kita sekarang ni, yang jadi masalah sekarang ni anak. Ada ustaz jumpa saya, anak bermasalah. Ada tok guru yang bincang, anak dia pun bermasalah. Rupa-rupanya tuan-tuan, masalah anak, masalah kekeluargaan bukan setakat menimpa orang-orang biasa. Anak menteri pun ada tuan-tuan. Anak timbalan menteri pun ada datang jumpa saya, anak dia lari. Bukan kata orang bawahan macam kita aja, orang atasan pun ada masalah. Ustaz-ustaz yang duk ceramah tu pun anak pun dia pun masalah. Jadi masalah dia apa? Masalah dia nak menyelesaikan masalah anak. Sebenarnya kita tidak boleh menyelesaikan hanya dengan diri kita saja. Kita memerlukan masyarakat untuk tolong menolong. Kerana masalah anak ni bukan masalah individu sebenarnya. Saya pun belum tentu anak-anak saya baik. Belum tentu lagi. Sebab tu kita kena jaga sungguh anak-anak. Kena jadi kawan dengan mereka. Kerana banyak orang yang jadi susah sebab anak. Ada mak yang tinggalkan rumah banglo dia 10 juta. 10 juta berapa dia? Semata-mata nak tinggalkan rumah sebab berselisih faham dengan anak, sekarang duduk di pondok saya. Rumah dia 10 juta tuan-tuan. Kolam renang atas bawah ada. Mewah. Dia jemput saya pergi baca doa selamat, saya pergi rumah dia. Tengok-tengok besar gila rumahnya. Kenapa makcik daripada rumah yang sebegini besar datang duduk rumah saya?